Saya teruskan satu bullet ya, teruskan dulu nanti tak sempat ada. Semua nombor adalah terdiri pada nombor satu saja yang disebut dengan dua adalah satu dan satu. Maka nombor lain jika tiada pun tidak mengapa. Jadi nombor yang wajib ada hanyalah nombor satu. Dan satu itu merujuk kepada Allah Subhanahu Wa Taala, Zat yang Maha Esa. Maka sini kita belajar bahawa yang wajibul wujud, yang wajib ada, kalau nombor yang wajib ada adalah nombor satu, maka keberadaan kita pun makhluk ini, apa yang ada depan mata kita ini, yang sebenarnya yang wajib ada hanyalah yang satu, ini Allah Subhanahu Wa Taala, bukan yang lain. Contoh yang kita ambil daripada rumus nombor ini. Pergi pada nombor perdana. Takrifannya adalah nombor yang boleh dibahagi dengan dirinya sendiri dan nombor satu. Jadi pada nombor 2, 3, 5 dan seterusnya. Kita tengok nombor tulisan tadi. Tapi adakah nombor satu nombor perdana? Tidak. Kenapa? Cuba alasan kenapa satu bukan nombor perdana. Sebab satu tidak boleh dibagi dengan apa? Satu tidak boleh dibagi dengan satu. Satu boleh bagi satu, jadi satu. Boleh dibagi dengan satu, boleh dibagi dengan dirinya sendiri. Benda yang sama je kan sebenarnya. Minta maaf lah doktor matematik ada sini, Dr. Sabri. Minta maaf kan ni. Sebenarnya inilah tipu daya barat pada kita. Barat telah menidakkan satu sebagai nombor perdana, prime number. What is a prime? Siapa tengok minat transformer sini? Transformer. Prime dan transformer siapa? Ketua kan? Prime bermakna apa? Perdana menunjukkan apa? Perdana menteri menunjukkan apa? Menteri yang paling hebat, paling unggul. Jadi barat saya tidak langsung telah menidakkan satu sebagai the most prime number. Nombor yang paling perdana adalah nombor satu. Kerana barat mau menipu kita dalam mengatakan bahawa yang terunggul itu adalah zat yang satu, yang Allah Subhanahu Wa Taala. Tak mana salah satu bukan perdana. Cuba bagi alasan. Boleh dia bagi satu? Ya. Boleh bagi dengan dirinya sendiri? Ya. Bukan perkara. Kesalah. Ini sebenarnya tipu daya. Itu Allah Ta'ala lah zat yang paling agung. Itu yang zat yang teragung. Okay, balik pada ini sedikit Al-Kubah ataupun Algebra. Dalam kita belajar simbol huruf X kan. X adalah nombor yang menggantikan nombor-nombor lain yang tidak diketahui nilainya. Bila ada nombor X, huruf X sebenarnya menunjukkan apa? X adalah non. Dia lagi yang bila tulis X itu bermakna apa? Satu darab X kan? Betul tak? Okey, tapi adakah dia tulis satunya? Tak. Tapi kalau 2X adalah sebenarnya 2 darab X. Ini 2 darab 1 darab X. Mana ada satu yang tersembunyi di dalam setiap nombor yang ada X itu.
3x dan seterusnya. Tapi kalau kosong x, ini tulis. Tulis apa kalau kosong x? Contohnya x, kalau x dapat kosong x, macam mana? Tulis kosong. Bila kosong x kita tidak tulis apa-apa, hanya meninggalkan ruang yang kosong. Di sini kita belajar bahawa rumusannya, setiap angkubah yang ada sebenarnya menunjukkan adanya satu di sisinya yang tersembunyi. Bila ada x, sebenarnya ada satu yang tersembunyi. 2x ada 2 darab 1 darab x. Mana-mana nombor yang ada, bila kosong x tidak ada terus, tidak ada tulis. Ataupun y ataupun sebagainya, bila ada je simbol tersebut menunjukkan ada di sana satu yang tersembunyi, the hidden one. Okay? Di sini kita belajar, andai kata tiada satu tadi, maka tidak akan ada angkubah tersebut. Maka di sini kita belajar bahawa adanya makhluk kita semua ni, baik ni rostrum ni, baik kursi, baik apa semua, adanya makhluk sebenarnya nak menunjukkan adanya yang satu di sisinya yang tersembunyi. Maksudnya wujud makhluk ni sebenarnya menzahirkan wujudnya Allah SWT yang tersembunyi. Ada kaitan dengan Tuhan. Gangguan teknologi. Aduh, siang tidak ada rezeki. Rezeki kita begini. Boleh tengok lah, semua ada satu kan. Jadi kesimpulannya, yang pertama, Allah adalah zat yang wajib wujud. Hanya Allah adalah zat yang wajib ada. Musim genetik dalam ilmu kalam pun disebut Allah Ta'ala adalah zat yang wajib wujud. Yang keduanya, yang kewujudan makhluk adalah kerana diwujudkan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ada kita sebab Allah mewujudkan kita, bukan ada kita ni sebab kita ada. Dan kewujudan kita hanyalah harus semata-mata. Faham tak maksud harus tu? Faham tak maksud harus apa? Wayat tu. Itu. Maksud harus ni faham tak apa? Maksud harus ni kita ada ni macam mana? Maksudnya macam mana? Hari ni hidup, esok mati. Macam tu? Habis tu macam mana? Harus ni maksud dia. Kalau hari ni ada, esok mati, mudah sangat pada Allah Ta'ala. Terlalu mudah. Sebenarnya harus kita ada ni lebih kompleks. Dia begini sebenarnya. Hari ni saya ada, lepas saya pergi di sini. Tapi esok katanya saya ditiadakan Tuhan. Maka semua yang ada pada malam ni takkan ingat saya kepada saya walaupun seorang. Bukan tiada tu mati. Tiada dalam sistem kewujudan ini. Tuhan padam je ibarat ni. Tuhan padam dan keluar terus daripada sistem. Dalam rekod pun tidak ada nama saya esok hari contohnya. Boleh begitu orang tak lepas. Tapi lusa Tuhan boleh hadirkan kembali saya. Dan tidak ada orang pernah ingat akan kehilangan saya pada esok hari. Ini disebut sebagai sains, disebut sebagai parallel universe. Kalau mengikut parallel universe ni dikatakan oleh seorang sahabat dalam kitab tafsir Ibn Katsir ada disebut bahawanya alam ini ada sebanyak 800,000 semua ini. Dalam kitab tafsir Ibn Katsir itu ada nyatakan bahawa ada sebanyak 800,000 alam semua ini. Ini parallel universe. Boleh pergi alam lain. Lepas tu kalau dengar orang cerita dia masuk ke alam lain, dia pincang duit dia alam lain, datang sini dia dan kata terus itu dia terbangin. Jangan putus menafikan. Selain pada alam manusia ada alam jin, alam malaikat, syurga, neraka. Syurga neraka sudah ada ke tidak? Sudah ada kan? Jadi di mana?
Di alamnya itu sendiri, syurga, neraka. Alam barzakh itu nanti ke tidak? Di mana alam barzakh? Dalam tempatnya itu sendiri, bukan dalam kubur. Kubur itu masih alam dunia. Pakak lepas ni kita test lah. Kalau masuk kubur tu masuk alam barzakh atau tidak. Boleh pergi ke makam Tok Salihah. Dia buat tempat khalwah dia dalam kubur. Ini bukan kubur tu, masih alam dunia. Alam barzakh adalah alam itu sendiri. Di mana alam barzakh itu? Di mana? Mana? Di planet X, planet Z. Tidak, alam barzakh itu di sini. Ini kita alam barzakh. Alam jin di mana? Di sini. Alam malaikat mana? Di sini juga, tapi tidak kelihatan. Itu dalam dimensi yang berbeza istilahnya. Atau mudah kita faham ibarat sebiji bawang. Mana bawang kan? Dia berlapis-lapis kan? Setiap lapisan itu tempat yang sama kan? Tapi lapisan yang berbeza. Begitu ibaratnya. Alam manusia, alam jin, alam malaikat, syurga, neraka, tempat yang sama di sini. Bukan di planet lain ya? Tapi dia berlapis-lapis. Dalam dimensi yang berbeza, mengikut frekuensi yang berbeza. Maka itu tarikh kami. Bagi itu tidak nampak alam jin. Sebab alam jin yang lebih tinggi frekuensi daripada alam kita. Itu keharusan tadi. Kalau tak boleh padamkan kita begitu, boleh hadirkan kembali dosa ini. Takut seorang pun sedar akan kiamat kita buat seketika masuk itu. Itulah hebatnya Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kewujudan makhluk hanyalah semata-mata menyatakan wujud Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kita nak beritahu bahawa Allah Taala itu ada. Bukan yang lain daripada itu. Kata segala apa yang ada pada makhluk hanyalah hak Allah Ta'ala juga. Jadi hak daripada kita semua hak Tuhan. Sebab kita hanya menyatakan wujud Tuhan. Maka apa yang ada pada kita semua adalah milik Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Sebab itu disebut La ilaha illallah. Bukan tiada disembah saja, tiada sesuatu melainkan Allah Subhanahu Wa Ta'ala juga pada hakikatnya. Ini nak difahami. Seterusnya, tiadalah makhluk memiliki sebarang sifat sama ada berkuasa, berkehendak, bijaksana, hidup, mendengar, melihat dan berkata-kata. Jadi bukan kita yang ada kuasa, bukan kita yang ada kehendak, bukan kita yang bijaksana, bukan kita pun yang hidup, bukan kita yang mendengar, melihat dan berkata-kata. Sedangkan makhluk sekadar dipersifatkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Yang kita sekadar diperkuasakan Tuhan, diperkehendakkan Tuhan, dibijaksanakan Tuhan, atau diberi ilmu oleh Tuhan, dihidupkan Tuhan, diperdengarkan oleh Tuhan, diperlihatkan oleh Tuhan, dan diperkata-katakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Betul tak? Adakah benda kita mendengar ni sekarang ni? Adakah kita mendengar? Kita mendengar menggunakan apa? Telinga. Masa tidur telinga ada ke tidak? Ada. Kenapa bila kawan kejut tengah masa tidur tak sedar-sedar apa? Ada. Telinga boleh dengar. Tapi kenapa ketika tidur tak dengar apa? Di alam lain. Pergi ke alam lain. Telinga ada tapi tak dengar apa. Mata pun ada tak melihat ketika tidur. Kita mata pejam. Ada mata tidur macam ni. Dia yang tidur mata celek. Tapi tak nampak pun. Jadi sebenarnya bukan kita yang mendengar, bukan kita yang melihat. Kita sekadar diperlihatkan Tuhan, diperdengarkan Tuhan. Siapa sini pernah bawa kereta dan keluar simpang, hampir-hampir melanggar. Atau naik motosikal ke? Biasa berlaku ke? Kan? Kita kata, dari mana muncul ni? Kan? Tak sedar pun kita daripada mana? Padahal telah kita tengok kanan, tengok kiri, tengok kanan. Yang tak tengok kanan dan kiri tu pada muka kan? Tapi yang tengok kanan kiri pun tetap keadaan itu berlaku. Kenapa? Kerana pada satu ketika Tuhan telah memadamkan penglihatan kita. So kita tak nampak ada kenderaan di sebelah sana. Jadi kita keluar juga, gom. So Allah telah menutup pandangan kita, penglihatan kita buat seketika. Sebab penglihatan bukan milik kita. Okay. Kalau milik kita, boleh tak kita timing masih bila mau tidur? Siapa boleh timing masih bila nak tidur? Tak boleh. Masuk tidur boleh kan? Tapi benar-benar tidur masih bila? Tak boleh nak keluar. So bukan milik kita. Pernah tak ada kawan kita yang duduk macam ni, kita bercakap tak dengar pun ketika dia termenung kata kan? Tak dengar. Telinga dia ada tapi tak dengar. Sebab Allah telah menutup pendengaran dia pada masa itu. Jadi bukan dia yang mendengar, dia diperdengarkan. Bukan kita yang melihat, kita diperlihatkan Tuhan. Apatah lagi penampasan kita ni nyawa kan? Hidup dulu.
Cuba tahan. Cuba tutup hidung sekarang. Tutup hidung semua. Tutup hidung. Tahan selama-lamanya. Okay. Boleh? Siapa yang kawal pernafasan kita? Kalau kita yang hidup sendiri, maka kita boleh kawal. Masuk oksigen, keluar oksigen. Kita tak boleh kawal. So, bukan kita yang hidup. Kita diperhidupkan Tuhan. Itu sebenarnya apa yang itu semua milik Allah. Kenapa kita kata milik kita? Itu yang salahnya. Jadi kekalah makhluk dalam keadaan buta, bisu, pekak, lemah, jahil, fakir, hina dan adam yang dikata. Sebagaimana yang disebut oleh Syekh Abdul Malik dan itu Pulau Manis ketika mensyarahkan matah pertama kitab Hikam. Ini disebut oleh moyang kita Tuk Pulau Manis, bahawa kekalah makhluk dalam keadaan buta, bisu, pekak, lemah, jahil, fakir, hina dan adam. Tiada pun kita sebenarnya. Dia boleh nampak ni sebab Allah perlihatkan pada masa ini. Nanti kita hitung, nanti kita bincang lagi lebih nanti apa itu dipersifatkan. Cuba tanya, nanti boleh tanya soalan nanti ya, bila masuk sesi soal jawab nanti. Cuba tolong ingatkan saya. Seterusnya kita sambung lagi. Fasal kedua, kewujudan Allah SWT. Ini bagaimana Allah telah wujud, maka bagaimana wujudnya. Ini tinggi sikit yang matematiknya, kita guna kalkulus, kita guna, bahkan kita guna teori Albert Einstein, teori relativity Albert Einstein. Biasa kita dengar E equal to mc square, E sama dengan mc square. Ini formula relativity bagi jisim yang perlahan gerakannya berbanding dengan cahaya. Tapi bagi jisim yang bergerak laju, dia kena tambah kinetic energy. E sama K tambah mc square. Akhirnya jadi formula macam dalam kertas tu, E sama dengan mc square over the square root of 1 minus v square over c square. Oh, banyak formula. Tak apa, tengok je formula tu. Suspennya. Kesilapan teknikal terusan. Lagi penuh lagi kursi lelaki ni. Rolek lalu ni. Masa gila ni pakai masuk. Tegur lagi. Tak apa lah, dia pun nak belajar kok. Dia pun makhluk Tuhan. Silakan masuk. Duduk. Apa dia kursi kosong banyak. Duduk diam. Duduk lagi. Kita sambung kan, ketah hati sebagai panduan. Itu dalam hati ketah. Okey. Dan juga formula lainnya, formula melibatkan jisim, masa, panjang dan sebagainya. Dia formula itu sendiri. Jadi bila halaju sesuatu zarah, yakni V halaju ya, menghampiri halaju cahaya MC, maka apa yang terjadi pada energinya? Guna apa limit teori ataupun teori hal. Jadi apa yang saya tengok video ni sikit. Pembagian tenaga tu. Ada hak punya E sama hak K sama MC square hak tu. Jadi boleh jawab mana? Boleh jawab. Sebab apa? Anda boleh doktor Sabri lah jawab. Ini mahasiswa tak nak jawab. Satu bagi V square. Okay, bila V tu menghampiri cahaya, maka pada ambil teori limit teori dalam kalkulus, limit teori teori hak dalam tambahan, V diganti dengan C kan. Jadi C square bagi C square adalah 1. 1 adalah kosong. Square root of 0 is itu kosong adalah 1. Kosong tu 1. Kosong lah. Okay, jadi apa penama bagi kosong jadi apa? Jadi apa? Terlalu besar kan? Kita disebut sebagai infinity. Minta maaf sekali lagi kita ditipu oleh barat semua. Bila sebut infinity lah, jadi kerdil nombor tu. Semuanya bila bagi kosong lah undefined, tak terkata. Nombor yang terlalu besar. Itu sebenarnya bagi kosong lah wow.
The biggest number ever. Nombor yang paling besar. Kalau Nabi Adam AS sejak diciptakan membilang nombor hingga ke hari ini, apa nombor paling besar? Apa nombor paling besar? Awak kata 1 trilion 1 juta. Kenapa kita ada lagi nombor besar lagi? 1 trilion 1 juta dan 1. Akan sentiasa ada nombor yang besar begitu. Jadi sebut infinity jadi kerdil. Nanti hanya cuma untuk memudahkan pengiraan, tapi telah mengkerdilkan benda yang terlalu hebat. Jadi memang tadi itu tenaga bila mencapai halaju cahaya, dia akan jadi terlalu besar tenaganya. Menunjukkan apa? Bermakna infinity, energinya bermakna apa? Namun satu energi yang tiada batasan, yang terlalu hebat. Tak terjangkau di fikiran energinya. Jadi kalau tenaga, kalau kita pergi kepada jisim, apa jadi pada jisim? Tetap sama juga kan, jadi infinity juga. Wow. Contohnya mata ini, bila bergerak dengan kelajuan cahaya, akhirnya dia terlalu berat. Bila terlalu mana, semakin laju semakin berat, semakin laju semakin berat. Pernah tak tengok kereta yang pasang spoiler belakang? Selalu pasang spoiler. Tak cantik. Apa kena pasang spoiler? Menambah kelajuan. Apa saja yang kereta pasang spoiler? Tak tahu. Sebab ia bertambah berat. Makin laju semakin bertambah beratnya itu, sehingga menempik pada bumi. Lepas tu semakin laju semakin banyak minyak yang digunakan, petrol yang digunakan. Sebab tu ada kereta F1 boleh masuk dalam terowong macam ni. Dia cukup laju dia boleh pusing macam ni. Dia akan melekat pada terowong tu. Itu baru kereta F1. Tapi yang contohnya tank ni, pointer ni, dia semakin laju semakin berat ni. Akhirnya mustahil dia akan bergerak dengan kelajuan cahaya. Mustahil. Tak semakin berat, semakin berat, semakin berat. Akhirnya akan berhenti. Tak akan boleh nak bergerak kelajuan cahaya. Tak akan sampai. Jadi ini bermakna apa? Jisim yang bergerak kelajuan cahaya sebenarnya bukan infinity tapi kosong. Jadi jisim. Okay. Apa yang bergerak dengan kelajuan cahaya? Apa dia? Cahaya lah yang bergerak kelajuan cahaya. Maka sebenarnya cahaya tidak perlu jisim. Cahaya memiliki energi yang begitu hebat. Itu cahaya, dia tidak jisim. Okay? Itu benar. Lagi, bila masuk melibatkan formula masa, maka tetap sama dengan infinity. Sebab tidak ada projektif, saya terasa tunjuk demonstrasi begitu. Okay, bila terlalu laju, jadi masanya infinity. Maknanya apa? Bila mencapai kelajuan cahaya, dia mencapai satu keadaan tidak bermasa. Tiada masa lagi pada cahaya. Bila sampai kelajuan, dia tidak ada masa. Masa terlalu panjang. Kerana semakin laju semakin panjang masa. Macam mana? Semakin laju semakin panjang masa kan? Faham tak? Semakin laju semakin panjang masa. Semakin laju semakin panjang masa. Apa itu masa? Masa adalah tak ada suara. Anak murid yang tidak ada suara. Masa adalah emas. Masa dalam pedang. Masa dalam pedang. Lagi apa masa sebenarnya? Masa is time. Time apa? Time adalah masa. Masa adalah waktu. Ni tak habis betul ni. Sampai esok tak habis lagi. Masa adalah saat, betul ke? Betul ke? Tidak, salah. Masa bukan saat. Masa bukan jam. Hari ialah masa. Hari adalah satu masa. Tapi jam, minit, saat bukan masa. Jam, minit, saat adalah ukuran bagi masa. Kamu terbalik. Jadi masa sebenarnya apa? Masa adalah ukuran di antara dua event, dua peristiwa. Lepas itu disebut hari. Apa itu hari? Hari adalah, dikira macam mana hari? Hari adalah saat atau tempoh di mana keluarnya matahari, terbenam matahari dan akhirnya keluar semula kan? Itu satu hari. Itu satu masa. Tarifan dia. Hari adalah masa.
Siang pun keluar matahari ke terbenam matahari. Malam keluar terbenam matahari ke itu kembali matahari. Tak ajak dia masuk lagi kacang. Tak ajak dia masuk. Jadi sebenarnya disebut tiada masa. Masa itu mana boleh capai kalau haji adalah tiada masa. Masa terlalu panjang. Contoh beginilah. Okey, daripada Terengganu ke Kuala Lumpur naik kereta harga 1 km sejam. Berapa jam sampai? Terengganu ke Kuala Lumpur berapa jam? Berapa kilometer? Bukan 500 lah. Kita kereta permukakan tinggi lah. Bukan 500 km. Kalau bawa kereta 100 km sejam, berapa jam sampai? 5 jam sampai kan? Okey, kalau naik kapal terbang kita katakanlah kapal terbang tu larinya kelajuannya 500 km sejam. Maka berapa lama akan sampai KL? Apa mengabaikan masa nak berlepas semua itulah. Jalanan pergi ke airport semua. Sejam kan? Ya. Okey. Jadi dalam masa 5 jam, dalam tempoh masa 5 jam bukan keluar tengok tunjuk kan. Saya tadi. Ya. Alhamdulillah. Ada rezeki penting teknologi. Jadi dalam masa 5 jam kalau naik bas berapa kali ke KL? Kali. Bas kalau 1 km sejam, maka 5 jam jarak 500 km berapa kali pergi KL? Sekali. Ingat bas kelajuannya 100 km sejam. Naik kapal terbang kelajuannya 500 km sejam. Dalam masa 5 jam berapa kali pergi KL? 5 kali. Tengok ni. Bila semakin laju dalam tempoh masa yang sama 5 jam, kau naik kata satu perbuatan saja yang boleh kita buat. Tapi naik kapal terbang yang lebih laju daripada kereta tadi ataupun bas tadi, kita boleh buat 5 perbuatan. Semakin laju, semakin banyak perbuatan yang kita buat. Dan semakin laju, semakin panjang masanya. Maksud masa makin panjang, makin banyak perbuatan yang boleh dibuat dalam tempoh masa yang sama. Itu maksud dia. Begitu baru kelajuan kapal terbang. Kalau naik kelajuan naik roket dalam 5,000 km sejam kelajuannya, dalam masa 6 minit sampai. Itu kalau dalam 5 jam bukan ni. Kira sendirian 5 jam bagi 6 minit. 5 jam berapa minit? 60 dekat 5
3,000. Oh. 60 3,000 kali. nanti kita 300. 60 kali. Oh, beres. Ha? 300. 3,000. Biasa kali. Oh, kau tengok. Kak. Buku-buku. Sendal. Tunjuk. Allah menghendaki segala sesuatu. Kita semua berlaku yang terbaik buat kita. Alhamdulillah. Ya, KTKL. Nama kita jam, naik kereta, potong apa tu? Pesona. Mana? Kita jam, nak layak. 5 jam baru sampai. Okey, naik ke batu bang. Sudah nak berapa dia? MS. MS? Dia juga kosong. Tapi, wow, sejam sampai. Okey, tengok dia. Okey, dalam masa 5 jam. Sekali, 2, 3, 4, 5. Tengok, 5 kali. Dan naik ke batu bang 5 perkhidmatan boleh buat dalam masa yang sama. Bukan banding kereta hanya sekali sahaja. Lepas tu bila naik ni, benar tak orang terbang tu? Okey. S15 tu kan? S15. Lakukan ni lebih kurang, lebih dari 5,000 tu. Letak 5,000 untuk buka kira-kira. Sampai 6 minit sampai. Aneh kan? Tak dapat dulu. Jadi lain kali dia cek kan? Pakai dia cek semua. Cek pribadi. Begitu juga tengok putaran pada bumi dan matahari ya. Kalau untuk lengkap satu hari satu pusingan, bumi membutuhkan 23 jam. Tengok matahari untuk lengkapkan satu pusingan 25 hari. Terkata dia lebih laju tu. Berbanding dengan contoh. Itu juga kita biasa dengar. Kalau 10 hari di alam malaikat, sebenarnya di bumi ni 1000 hari lah mungkin. Pernah dengar tak orang yang disembunyikan oleh jin atau bunia? Pernah dengar? Biasanya kalau orang kenal kita tanya dia, kita kata dia sudah hilang sebulan. Dia kata baru hilang 3 hari. Biasa dia hanya pergi ke alam dunia, alam jin 3 hari je baru. Tapi pada kita, alam kita dia telah hilang sebulan lamanya. Sebab alam jin lebih laju. Itu contohnya. Bandingkan dia. Apatah lagi alam malaikat. Sebab tu tak susah malaikat nak buat urusan. Hati-hati dan sebagainya, jaga kita ni semua ni mudah. Sebab perbandingan masa dan kelajuan mereka yang amat tinggi. Apatah lagi malaikat tu cipta daripada cahaya, bergerak dengan kelajuan cahaya. Lagilah teramat lagi. Bagaimana boleh dengar panjang? Maksud boleh jadi apa? Gila lu. Ini bang. Jadi 700 adalah kosong. L darab kosong adalah kosong. Maka jawapannya adalah kosong. Jadi maknanya bila mencapai kelajuan cahaya, maka tak nampak buruk. Bila apa? Tiada jarak dan ruang. Ni, pointer ni kalau lempar, semakin laju dia kelihatan, bukan dia semakin pendek, dia kelihatan semakin pendek. Artinya bila mencapai kelajuan cahaya, dia hilang terus. Contoh mudah, ketika kipas tidak berpusing, nampak tak bilah dia berapa? Tak lagi faham? Tapi bila semakin laju, nampak tak bilah dia berapa? Semakin laju dia semakin hilang. Pernah naik kapal terbang jet? Pernah naik kapal terbang? Pernah naik yang Boeing yang ada enjin besarnya tu? Perasan tak dalam enjin, dalam enjin Boeing tu, dia ada buat satu je, tanda putih yang belok lah tu kan? Naik kapal terbang ni? Pernah naik ni? Dia akan ada tanda macam togel dalam terbang. Kenapa tu? Dia buat dunia supaya bila enjin itu berpusing, orang tahu enjin pusing. Sebab kalau betul tidak ada, orang tak perasan enjin pusing. Sebab tak akan nampak bilah tu.
Dia dah pusing macam tu, jangan main depan tu kan. Kalau main depan tu, selamat tinggal. Balik awal. Dia sedut masuk dalam enjin kan. Tidak ada apa yang nak tertanam. Yang cuba semua. Ketik macam tu je lah. Tak yang mandi lah. You hari je. Tanam lampu dia. Memang tu tak boleh nak. Okay. Jadi sekarang ni, cahaya yang bergerak dalam cahaya tiada jarak dan tiada ruang. Okay, saya tanya soalan. Nampaklah cahaya? Nampak ke tidak cahaya? Cahaya matahari. Nampak? Nampak ke tidak cahaya? Nampak? Kalau nampak, tolong beritahu rupa cahaya macam mana. Ya. Saya kata nampak. Fisikal. Nampak tu lah cerita. Cerah bukan cahaya. Cerah menunjukkan keberadaan cahaya. Cahaya tetap tidak kelihatan. Sebab tu cahaya tidak berupa. Cahaya tidak berjisi. Cahaya tidak takluk dalam masa. Cahaya pun tidak ada jarak, tidak ada ruang padanya. Jadi rumusannya, kalaulah cahaya yang ada ni yang diciptakan, yang disebut foton asalnya, kalau baca macam sains lagi ke dalam, dia kata building block yang paling kecil, bukan atom, bukan neutron, bukan apa, bukan elektron, bukan foton, bukan apa? Bukan foton. Bukan elektron, apa lagi tu? Nukleus dia juga, neutron dan juga ada foton. Dalam atom ada apa? Dalam nukleus dia. Ada neutron dan proton kan? Proton sangat. Proton dan elektron keliling dia. Sebenarnya lebih dikenal lagi, ada quark dalam tu. Dalam proton, dalam elektron paling kecil juga lah. Dalam proton, dalam neutron tu boleh dipecah lagi. Ada quark, macam-macam istilah lagi ada. Dan yang paling halus sekali adalah photon. Ini juzuk energy. Juzuk ada cahaya. Kalau cahaya yang dicipta tadi sudah memiliki sifat yang tiada batasan tenaga, tiada jisim, tiada takluk pada masa dan tiada perlukan ruang, maka apatah lagi Allah SWT pencipta alam ini. Sebab Allah pun bersifat lebih hebat daripada itu. Cahaya pun sudah menggambarkan seakan-akan. Bukan Tuhan, seakan-akan. Bukan lagi tu. Kena faham molek tu. Yang kata Tuhan cahaya pula, tidak. Cahaya adalah makhluk yang ada di sini. Dan wujudnya Allah Ta'ala adalah tidak takluk kepada masa, gerak, jarak, ruang, bentuk, jisim, diri dan sebagainya. Kalau cahaya pun sudah tidak takluk pada masa, gerak, jarak, ruang, bentuk dan jisim, diri dan lain-lain lagi, warna dan sebagainya, maka apatah lagi Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Tidak mungkin berbentuk, tidak mungkin berjisim, tidak mungkin berjerim, tidak mungkin berwarna, tidak mungkin berupa. Jadi kesimpulannya, Allah adalah pencipta masa. Masa adalah makhluk. Ini seawal-awal kejadian. Siapa tengok filem Lucy? Tengok filem Lucy. Dia cerita apa artinya kan? Semua dia tak ada boleh. Yang sebenar ada apa? Masa. Tengok lagi, tengok mana? Namun tengok filem Lucy, pergi tengok mana? Dan kalau cari saling kata kan, tak faham mana cakap ini apa. Faham betul-betul. Cari yang video original. Yang tak original ni tak clear dia sebut. Okay? Maka sebab Allah pencipta masa, maka Allah tidak perlu pada masa. Sebab masa adalah makhluk dia. Apa Tuhan nak? Kan? Dan juga Allah tidak takluk di dalam maupun di luar masa. Sebab masa adalah makhluk Tuhan. Okay? Jika Allah tidak takluk pada masa, maka Allah tidak takluk pada jarak. Tidak takluk pada ruang. Tidak takluk pada tempat. Tidak takluk pada bentuk, warna, tinggi, rendah, lebar, panjang dan sebagainya. Okay? Ni contoh mudah. Ingat takrifan masa tadi. Masa adalah perbuatan kan? Tempoh di antara dua perbuatan. Kalau saya diam macam ni, pada awal tadi hingga sekarang, ada tak masa pada saya? Dia berdiri. Itu ialah kan, betul kan? Dia berdiri. Habis cerita macam tu je kan? Kalau berdiri kaku kan, kalau ada goyang-goyang, ada mata kelip-kelip, boleh cerita lagi. Dia berdiri, artinya berkelip-kelip. Cerita kan? Terus diam je.
Tapi bila saya bergerak macam ni, sudah ada masa. Bila ada masa sudah ada bilangan. Jadi dua kan. Jadi satu macam ni lah. Satu kaki je ibarat nampak kan. Sudah ada bilangan. Ada dua. Sudah ada ruang. Ada jarak. Sudah ada ruang. Sudah ada bentuk. Sudah ada lah sebagainya lagi. Itu penting. Tuhan tidak takluk pada masa. Maka Tuhan tidak takluk pada semua tadi. Sebab itulah jika Tuhan tidak takluk pada masa, maka Tuhan tiada awal. Yang awal, yang bermasa. Sebab itu datangnya sifat akidah. Kalau orang belajar sifat usuluddin, orang belajar sifat 20 terutamanya, tak kisahlah tak belajar pun, tapi ini Tuhan akidah. Sebab tidak ada masa. Tiada akhirnya. Sebab yang ada akhirnya ada takluk dalam masa. Yang tidak bermula, tidak berakhir. Maka datang istilahnya pakok. Jika Tuhan tidak takluk pada masa, di mana makhluk semuanya duduk dalam masa, maka Tuhan tidak suka dengan makhluk. Datanglah sifat mukhalafatul lil hawadis. Mana mungkin Tuhan sama dengan makhluk? Okay. Jadi bila Tuhan tidak takluk pada masa, Tuhan pun tidak berhajat pada apa-apa. Hatta masa pun Tuhan tidak perlu. Apa lagi Tuhan nak pada benda yang lain? Maka datang sifat qiyamah nafsi. Bila Tuhan tak takluk pada masa, macam saya buat kekal berdiri tak bergerak pun, maka Tuhan tiada berbilang. Itu datangnya sifat wahdaniyah. Tidak berbilang sama ada secara apa, pada dirinya tidak berbilang dan juga tidak berjuzuk. Tidak berbilang, tidak berjuzuk. Tidak berbilang berjuzuk ni. Kita berjuzuk, kita ada kepala, ada tangan, kita semua. Dia ada bahagian-bahagian, maksud tidak berjuzuk dia. Tidak ada. Tuhan ni satu entiti yang tidak ada bilangan, tidak ada juzuk. Tidak boleh nak dipisah-pisahkan. Okay? Jadilah Allah Ta'ala itu zat yang wajibul wujud, tiada takluk pada masa dan tiada takluk pada tempat. Ini kena faham. Tak mungkin. Sebab cahaya pun sudah tidak takluk pada masa ni, sudah takluk pada tempat. Okay, siapa kata cahaya takluk pada tempat, tolong tangkap cahaya dulu. Tolong tangkap cahaya. Ada siapa yang boleh tangkap cahaya? Tak boleh nak tangkap cahaya. Tak mungkin dapat dia. Apatah lagi Allah Ta'ala. Tak lupa, tak apalah. Kena faham. Jadi seterusnya, ada persoalan cataan, tulis nanti Pak Salam pada waktunya. Pasal ketiga, Allah dan hamba. Ini maksud matematik tambahan sikit. Ingatkan beberapa demi. Kita ringkaskan. Mana-mana nombor dia dikuasakan. Dan kuasanya semakin kecil kan. Dan kalau 0.5 kita dapat 1.4, 142. Dan semakin kecil kuasanya, semakin kecil nombornya. Dan akhir semakin terzahir, semakin menghampiri 1 kan. 99. Akhirnya hampir 1. Dan bila betul-betul kosong, semua jadi 1. Jadi formula mudahnya, apa-apa nombor bila dikuasa kosong jadi 1. Belajar kat sekolah ada cikgu dah lah. Apa tujuan belajar benda ni? Tak kan? Nampak apa dulu? Ada seorang dari sesi satu seminar lain, tempat lain kita buat, cikgu seorang matematik. Pernah ditanya oleh guru oleh pelajarnya, apa guru ni cikgu? Benda ni? Mana ada guru? Di sini benda yang Allah Ta'ala nak ajar kita, barang siapa? Barang siapa? Itu barang siapa? Saya, kamu semua. Baik seorang doktor, seorang doktor, seorang pelajar biasa, seorang anak biasa, siapa saja bila mau bertemu dengan yang satu, ini Allah SWT, Zat yang Maha Esa, apa yang dia perlu buat? Dia buat apa? Kosongkan dirinya, buang kuasanya. Betul tak ketika muazzin kata hayya 'alas solah, hayya 'alal falah, kita jawab apa? La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Maksud dia apa? Tiada daya dan tiada upaya. Bukan kuasa kosong. Itu kuasa kosong. Maka barang siapa yang benar kuasanya kosong dalam sembahyang, maka wajib baginya berdoa Tuhan dalam sembahyang.
Ingat Tuhan tidak tidak berjisim, tidak beruang, tidak bertempat. Bila kata jumpa bukan berjumpa macam ni. Dan kata Tuhan lalu cakap depan pula, itu tipu. Tidak. Tapi akan bertemu Tuhan. Akan merasai nikmat telah datang bertemu dengan Tuhan. Orang bertemu dengan Tuhan mesti ada tandanya. Contohnya seorang hamba rakyat bila bertemu dengan sultan, dia akan dapat apa? Akan dapat pangkat kalau buat kerja baik. Tapi kalau buat kerja salah, akan dapat mati hamun. Kan? Betul tak? Okey, jadi kalau kita masuk dalam istana sultan yang teragung, yakni Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau betul bertemu dengan Tuhan, mesti dapat pangkat. Pangkat apa? Malu, jatuh, rasa berdosa. Itu baru jumpa Tuhan. Kalau tidak ada rasa, aku tak jumpa Tuhan. Ibaratnya masuk istana, tapi bertemu dengan pogak atau tukang kebun. Dapat pangkat tak? Dapat. Nak malu tak? Pogak pun tak malu. Tukang kebun tak malu. Itu tak malu. Sebab apa? Sebab kita belum benar hilang kuasa kita. Barang siapa yang mengosong dirinya, mesti dia akan dapat mengenal Tuhannya. Nak kenal Tuhan, kosongkan diri kita. Man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Diri yang kosong, dia akan jumpa Tuhannya. Dan lock apa-apa nombor, apa-apa base bagi satu adalah kosong. Ini bermakna barang siapa yang mengenal diri Tuhannya, jumpa dengan Tuhan, nescaya binasalah dirinya, hilanglah dirinya. Maksud apa? Fana, hilang kuasa dia. Bila dia jumpa Tuhan, tersentuh jiwanya dengan Tuhan, dia akan rasa lemah lalai. Kata aku lah tu. Aman arafa rabbahu saniyaan. Maka dia akan fana, hilang dia. Bukan hilang tidak ada tapi dia takkan rasa hak diri dia. Dia akan tak balik kita bincang awal tadi kan, segala hak ini cuma milik Tuhan. Terus kan, kenapa kita rasa milik aku? Aku yang pandai, aku yang cerdik, aku yang handsome, aku yang gagah, aku yang itu, aku yang ini. Sebab kita tak jumpa Tuhan lagi. Kalau suka jumpa Tuhan, dia akan hilang pendawaan, hilang pengakuan. Sebab dia akan zahir pada dia, walaupun sekali seumur hidup dia, bahawa semuanya hak Tuhan. Bahawa bukan dia yang bincang, Tuhan yang bincang. Bukan dia yang gagah, Tuhan yang gagah. Bukan dia yang pandai berkata-kata, tapi Allah yang berkatakan pada diri dia. Dia akan jumpa saat itu. Carilah. Depan kita ni semua gadget-gadget teknologi moden yang ada pada hari ini. Soalannya, apakah sistem yang digunakan pakai sehingga gadget-gadget ini menjadi pantas dan hebat? Teknologi boleh pakai? Menjawablah. Soalan apa kita menjawab? Microprocessor terdiri daripada benda. Mungkin sebabkan microprocessor jadi hebat. Komputer. Bukan kalau guna komputer, tetap tidak ada handphone. Masih ada handphone kan? Nak jumpa? Kalau kita tengok di balik buku ni. Sebenarnya teknologi yang dipakai adalah teknologi binary. Sistem nombor asas 2. Kalau dengar belajar kan, matematik moden, form 5 adalah nombor asas kan pada nombor 0 dan 1 sama matematik. Nombor dia begitu, ada 3 digitnya. Ini apa? 1 bit. Ini 1 bit, 2 bit, 3 bit. Ni 8 bit ni jadi 1 byte. Bila ada 1024 jadi 1 megabyte. Istilah dia tu. Satu bermakna ada, kosong bermakna tiada, juga boleh bermakna satu benar, kosong salah, satu kuat, kosong lemah, satu kaya, kosong miskin dan sebagainya. Ini dua sifat yang bertentangan. Okey? Rumusannya, mana-mana sistem yang berasaskan pada sistem binary adalah mudah dari tercipta dan dimulai. Dan memang sebenarnya komputer asal penuh dewang ni satunya. Apa transistornya besar ni ada. Ni, sorosstromnya ada sel. Dan bila guna semiconductor, bila guna sistem binary, kita perlu kepada transistor yang sebesar sorostrom ni. Sebab asal dia jadi besar ni sebab dia terpaksa guna apa? Pengalih.
konduktor yang penuh. Bukan semikon konduktor yang penuh. Bagaimana itu contohnya Kupron dan sebagainya. Sebab dia perlu kepada, bila dia perlu bukan berasaskan nombor binary, dia berasaskan pada nombor 0, 1, 2, 3, 4, 5 tadi, dia perlu kepada banyak tahap-tahap voltanya. Kalau kita balik pada sistem binary, dia hanya perlu 2 tahap voltang yang mewakili 0 dan 1. Maka boleh guna semikonduktor, ini boleh guna pasir saja patah tu yang buat semikonduktor. Jadi murah. Benar-benar akhirnya dapatlah teknologi begini. Betul tak? Dalam ni ada macam-macam kan. iPhone je, dairy je kan. Macam bulan ni kan. Jam duduk dalam ni dia pakai. Macam-macam kita dalam satu. Sebab apa? Sebab tadi dia guna bateri, makin asas makin semakin mudah. Mudah direka dan mudah dibina. Dan sistem itu juga pantas sebab pilihan dan keputusan amat mudah dibuat. Bila binary 01 mudah buat keputusan. Ada atau tiada, mudah. Bila pergi ke kedai, nanti lepas ni 48 huruf kan. Kedai kat luar sana. Pergi kedai tu ada jual nasi lemak. Pilihan kita apa? Makan atau tidak makan. Mudah tak buat keputusan? Ataupun kita memang nak makan, ada nasi lemak dan nasi dagang. Itu saja yang ada. Mudah tak buat pilihan? Mudah lagi kan, sebab dua je. Tapi bila ada nasi lemak, nasi dagang, nasi minyak, nasi kelabu, senang tak buat keputusan? Sudah mula susah. Periksa kan, soalan objektif. Kalau true and false tengok A, B, C, D, yang mana senang jawab? True or false. Mudah buat keputusan. Nak tembak pun mudah kan? Kalau A, B, C, D tu zaman saya dulu penuh macam ni lah. Sengganu punya mak, Newton, Jordan, nak dalam botol timbul tenggelam tu sebut cakap pakai cepung. Begitu lah dulunya. Susah nak tembak. Begitu waktu masa saya dulu. Tapi kalau true or false, senang je. Mudah lagi. Semua pernah buat kereta lah. Apa motosikal tu kurang-kurangnya kan. Ataupun tengok mak ayah kita buat kenderaan. Bila jumpa traffic light, lampu hijau, buat apa? Pedal di kaki mana? Minyak. Lagi minyak kan. Bila traffic light merah, buat apa? Berhenti kan. Pedal di kaki, break. Bila lampu kuning, teruskan lagi. Dia kata apa? Bersedia untuk berhenti. Atau kaki duduk mana? Duduk tengah-tengah. Tekan dua-dua tekan break dan minyak. Itulah accidentnya. Tengok. Baru masa dua warna mudah buat keputusan. Masuk je 3 sudah keliru. Jadi sekali lagi hari ini saya menyuruhlah kepada semua rakyat Malaysia supaya buat petition untuk kerajaan Malaysia membatalkan warna kuning. Sebab mengeliru. Kalau dia letak hijau, waktu dia masih makin pelan, makin ada nombor kan. Hijau 5, 4, 3. Kita pun dah tahu dah kan. Tak sempat atau tidak sempat atau tidak sempat kan. Kalau 5 dah tak sempat dah, kita tekan break dah. Tempel atas break lah kaki kan. Betul. Bila kuning, tadi lah. Kita ingat lepas, kita pun tekan minyak lagi. Pokoknya tak lepas. Accident. Kita ingat tak lepas, kita tekan break. Orang belakang kata lepas, dia pun fondo. Itulah yang accident. Itu mudah punya. Bila dua pilihan, kita cepat. Itu juga sebenarnya kita akan menjadi cepat dan pantas dan efektif. Ada kita kembali kepada sistem binary ini. Ini kembali kepada sistem tawakal. Ini Allah satu, kita kosong. Allah lah segala-galanya. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Tak ada daya dan upaya, melainkan Allah yang berkuasa. Lalu kita efektif. Apa saya bertawakal tu angkat tangan? Bertawakal. Boleh tak ganti saya meja sini? Kalau anda betul seorang bertawakal, anda tak rasa sikit kau takut mendatang ke sini. Kalau masih rasa takut, anda belum bertawakal. Jangan cakap banyak. Sebab Allah bertawakal, disuruh pada Tuhan. Bukan aku yang pandai. Kalau Allah sudah datang sini hingga pegang mic, takutlah Tuhan menghendaki aku demikian. Apa yang aku takutkan? Kalau kata aku pandai cakap, aku boleh bercakap. Kalau kata aku tak bercakap, aku tak boleh bercakap. Maka aku tak takut untuk hadir ke sini. Sebab pada Allah. Kalau masih kita ada kebimbangan, ragu,
maka kita benar-benar bertawakal. Sebab kita masih ada kuasa. Kita masih bergantung kepada kebijaksanaan kita. Sedangkan mana dia bijaksana kita? Yang bijaksana hanya Allah. Allah yang bernama Alim. Bukan itu. Kita tetap jahil dan bodoh. Ini kena faham. Lalu laju sistem dia. Dalam kerja kita dalam belajar itu tak takut. Ni kok pernah orang pengalaman masih SPN kata 5. Hawa kaum dan berdebar ke tidak? Berdebar kan? Kenapa? Kenapa takut biasa? Bukankah kamu ada Allah? Maka takut menunjukkan kita tidak bergantung pada dia. Tidak ikut sistem tawakal. Minta maaf saya berkata demikian. Itulah hakikat diri kita. Dari rasa takut, kita tak betul dengan Tuhan. Jadi kesimpulannya, Allah lah pemilik segala sesuatu. Dialah yang maha kaya, yang Al-Ghani. Kita hanyalah makhluknya yang lemah dan tidak berdaya walaupun sedikit. Itu Pak Rita. La hawla wala quwwata illa billah. Maka janganlah kita sombong. Janganlah mendabik dada, aku ini, aku itu. Sebab semuanya milik Allah. Maka berharaplah kita semata-mata kepada Allah Subhanahu Wa Taala, bukan kepada yang lain. Allahus Samad, Allah tempat bergantung. Seringkali kita dengar bila seorang isteri kematian suami, orang kata kesian ke isteri sudah hilang tempat bergantung. Sebenarnya siapa dia tak salah? Tak cakap dah salah maksud. Maka bertawakallah kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala, maka cukuplah Allah buat kita. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Cukuplah. Tak ada orang apa-apa, cukup. Ini sistem dia. Baru kita ada orang yang hebat. Okay? Asal ke-4 sikit. Libatkan garisan selari dan serenjak. Ini ada 2 garisan, biru dan hijau. Soalan, adakah sama 2 garisan ini? Tolong jawab. Sama atau tidak? Sama atau tidak? Sama ke? Kalau sama tidak ada 2 garisan. Bila ada 2 garisan maksudnya tidak sama. Dari segi matematik tidak sama kerana bitasan Y tidak sama. 2 garisan berbeza sebab yang sama adalah gradiennya ataupun kecerunannya. Mereka kelihatan sama, seakan-akan sama, tapi tidak sama. Yang kita faham di sini, ada kata garisan hijau itu adalah garisan yang sebenarnya Islam, dan garisan biru itu fahaman Qadiani contohnya. Kenapa tidak sama? Qadiani ini salah satu daripada faktor atau sektor yang mengaku Islam. Contoh sebutkan. Tak sama sebab apa? Sebab Islam yang benar mesti bersumberkan baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sedangkan Qadiani itu bersumberkan Ghulam Ahmad. Walaupun ada dalam sembahyang, puasa, zakat, haji, tapi tak sampai ke Nabi. Di sinilah tidak samaannya. Apatah lagi kalau berserenjang begini, hanya ada satu titik pertemuan. Bagaimana ajaran masyhur di Terengganu kawasan Besut sana. Mana yang sama pun Tuhan ada itu je lah. Siapa Tuhan, bagaimana Tuhan? Jadi kita faham 2 garisan yang selari hanya kelihatan sama, tapi tak semestinya sama. Tak sama lagi petasan yang sama, garisan yang senyap, tak ada orang terasuk ni. Garisan yang senyap hanya memiliki satu titik persamaan, dan itu 2 fahaman yang kelihatan seakan-akan sama, sebenarnya tidaklah sama, sekiranya semua fahaman tersebut tidak sama. Kefahaman seseorang adalah mengikut bagaimana kefahaman gurunya. Apa yang kita faham adalah apa yang guru kita faham. Sebab kita ambil ilmu daripadanya. Sebab tu bahaya berguru dengan buku. Sebab tidak ada, kita tak tahu fahaman itu betul atau tidak. Maka memiliki guru yang benar adalah satu keperluan yang utama. Maka ilmu itu penting ada guru. Apatah lagi ilmu beragama. Kenapa guru yang benar? Guru yang begitu benar. Kalau kita memiliki guru yang salah, maka kita akan salah faham dalam masalah agama. Dan kebenaran ilmu pula terletak pada sanak ilmu tersebut. Maknanya perlu kepada sanak. Ini rantaian ilmu dari guru ke murid, guru ke murid. Kalau kena hadiskan, ada sanak hadiskan. An. Ilmu pun sebenarnya sama, kena ada sanak dia. Sebab apa contohnya? Ni, buku-buku ditulis dalam buku itu Ali atas Ahmad.
Apa tuan pengusi Bahar Ali atas Ahmad? Ali duduk atas Ahmad. Ada tak duduk ni? Apa kata tu? Tidak ada, kan? Tapi itu fahaman dia. Dia sebut Ali atas Ahmad, dia kata Ali duduk atas Ahmad. Duduk tu tambahan dia. Adakah benar atau tidak? Tak tahu lagi. Okey, betul. Benda ayat tu. Okey, siapa lagi faham lain daripada duduk? Ali atas Ahmad, mana dia apa lagi? Dan buat burung macam tu tuan tu. Ngomong-ngomong. Seorang kat tangan. Organisasi maksudnya pangkat. Maknanya pangkat Ali dalam organisasi lebih tinggi pada Ahmad. Okey, satu faham. Mungkin benar. Lagi. Apa? Tingkat. Ini saya tunjuk contoh. Satu dia duduk atas Ahmad. Dia menunjukkan kekuatan, boleh kan? Ali atas Ahmad, Ali lebih kuat daripada Ahmad. Dia menunjukkan tindih, duduk spesifik, tindih umum. Tindih bagaimana? Mungkin duduk, mungkin berdiri, mungkin baring. Okey. Dia menunjukkan kehebatan. Ali atas Ahmad, Ali lebih hebat daripada Ahmad. Mungkin bermakna demikian. Mungkin juga menunjukkan pangkat ada sebut, mungkin menunjukkan kediaman. Contohnya hostel kan, asrama kan, tingkat atas tingkat bawah. Ali atas Ahmad menunjuk pada tempat kediaman. Ali atas Ahmad. Juga boleh bermakna lebih bijak. Ali atas Ahmad. Terus dalam senarai nama peksa kan, nombor 1 lebih bijak ada nombor 2 kan, dan seterusnya. Ali atas Ahmad. Oh, Ali lebih bijak daripada Ahmad. Juga boleh bermakna abang kan, dan berbagai makna lagi. Okey, ni contoh yang saya beri ni ada 8 makna. Okey, siapa yang benar maknanya? Okay, 8 orang baca ayat yang sama kan, buku yang sama, Ali atas Ahmad tulis. Ni 8 jenis fahaman yang ada. Siapa yang benar fahaman? Adakah semuanya benar? Tak boleh. Tengok, amat berbeza, jauh maknanya. Yang ni lah hampir-hampir kan. Ni duduk tindih hampir maknanya, tapi kekuatan dengan duduk tak sama lah. Jadi tak boleh semua orang mendakwa dia betul dalam memahami. Jadi bagaimana mahu tahu mana satu yang betul? Dia macam jawab tuan Musia ni, kena tanya tuan dia. Yang tu kau tulis tu, itu sekata-kata sanak tu. Yang tulis contohnya Imam Ghazali mengajar kitab Ihya Ulumuddin pada muridnya. Jadi hurai Ali atas Ahmad, contoh ayat begini, ni maksud saya. Murid dia lah ajar pada murid lagi. Itu rantaian ni baru benar kita faham apa yang dikehendaki oleh penulis. Kalau dia kata begini semua betul, mana boleh? Tak boleh. Salah. Ini baru bahasa Melayu. Contoh, Ali atas Ahmad itu diterjemahkan menjadi dalam bahasa Inggeris Ali on Ahmad. Okey, sekarang boleh ke faham maksud ni? Hijau, pangkat, abang, kekuatan, kehebatan, kediaman. Tak nampaklah kan? Dia lebih menjadi duduk dan tindih saja. Tengok tu, bila ubah, bila diterjemah, sudah hilang makna-makna yang lain. Serupalah dengan Al-Quran dalam bahasa Arab. Jika tidak difahami daripada sumbernya yang benar, maka kita akan tersalah faham. Bila kita faham daripada terjemahan dalam bahasa Melayu, maka telah ada makna yang terhilang. Ini saya kata perlunya pada sana. Perlu belajar daripada yang benar. Adakah kita baca Quran? Oh ya, selalulah. Dia kata tidak ada ilmu, tak cukup pun ilmu baca Quran, tak cukup pun bahasa luruh dan sebagainya. Dia kata faham kita yang betul. Mana boleh? Lepas tu kena ada rantai yang ilmu ni balik pada sampai pada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kena ada. Kena belajar pada guru yang bersanad. Baru benar faham kita tentang Al-Quran dan hadis Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lepas berlakulah bercelaruan yang berlaku pada hari ini. Sebab masing-masing kata dia yang betul. Tadi kalau Ali atas Ahmad 8 orang, dia akan kata aku yang betul. Padahal 8 orang tu kan, yang sebenarnya tu kena merujuk pada Tuhan dia. Siapa yang paling faham tentang Quran? Bagi Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka Rasulullah sudah tak ada. Siapa yang diajar oleh Rasulullah? Para sahabat. Para sahabat maksudnya tak ada. Siapa yang diajar? Tabi'in mengajar tabi'in. Tapi rantaian ini masih ada hingga hari ini. Maka guru yang ada rantaian sana inilah guru yang paling tepat, paling benar pemahamannya tentang sesuatu ayat dan hadis Nabi bagi Rasulullah SAW. Itu kena faham. Itu maksud kita mencari guru. Okay? Guru yang bersanad.
Dan sanak itu mestilah bertali sempurna dengan Rasulullah SAW. Tak boleh berhenti pada orang tertentu, tapi putus dengan Nabi. Tak boleh, mesti sampai dengan Nabi. Dan kalau yang benar bersama dengan Rasulullah SAW, maka wajiblah ia melahirkan sifat kasih sayang. Sebab Nabi ni seorang yang pengasih dan penyayang. Kalau betul dari Nabi, tidak akan jadi kepala dengan orang. Dia akan banyak perlahan tadi. Jadi kesilapan salah ramah orang lain. Jadi tak akan jadi kepala. Kalau kepala tu tanda tak tepat. Berlaku dan sebagainya. Okay. Asal yang kelima, dinul Islam, ini agama Islam. Ini masuk pengajaran ini, dan sebagainya. Bila ada dua garisan saja, mereka ada satu rantau atau kawasan yang berkawasan tidak adil. Kena ada sekurang-kurangnya 3 garisan. Baru dia menakrifkan satu rantau ataupun satu kawasan yang berlorek. Inilah sama dalam masalah agama, dia kena ada sekurang-kurangnya 3 rantaian. Itu 3 unsur yang utama, iaitu iman, Islam dan ihsan. Yang termasuk dalam hadis kedua, dalam hadis 40 Imam Nawawi. Dalam hadis yang panjang, Jibril alaihissalam datang kepada Rasulullah SAW yang bertanya tentang iman, Islam dan ihsan. Itu kena ada punya. Apa itu rukun iman, rukun Islam dan rukun ihsan. Kita belajar. Rukun iman ramai orang belajar, rukun Islam ramai orang belajar, rukun ihsan ramai orang tak tahu. Itu tak sempurna agama kita tanpa mengetahui apa itu ihsan. Rukun iman menghasilkan ilmu tauhid, rukun Islam menghasilkan ilmu fiqh, rukun ihsan menghasilkan ilmu akhlak atau ilmu tasawuf. Istilah tapi asal dari situ. Bukankah sahabat Nabi itu bersifat sabar? Maka sabar itulah tasawuf. Kenapa dia berikan sabar? Sebab dia ada ihsan. Di usul agama ada 3, iman, Islam dan ihsan. Dan boleh ditambah dengan dakwah, contohnya di usul agama yang lain. Dari segi 4, tambah dengan jihad, tambah dengan ekonomi, dan bertambah lagi banyak-banyak, akhirnya sempurna bulatan. Okay. Bila sempurna baru dia smooth moleknya, dia bulat ni smooth. Tidak ada penjuru, tak ada orang sakit dengan kita. Bagaimana ada orang sakit dengan kita? Sebab kita masih ada penjuru-penjuru yang tajam. Sebab kita masih bersyumul Islam ni. Islam yang syumul tidak ada penjuru yang menyebabkan orang sakit dengan kita. Itu bulat betul. Ya? Segitiga bentuk yang paling asas, dan tapak yang paling asas adalah berbentuk segitiga. Mana-mana benar, tapak paling asas segitiga. Menambah sepadan tapak, hanya sekadar merubah bentuk tapak dan menambahkan keluasan serta menambahkan kestabilannya saja. Itu tadilah. Yang asas tetap 3. Kesimpulannya, agama tidak lengkap melainkan setelah disempurnakan usul-usulnya. Usulnya adalah iman, Islam dan ihsan. Kenapa ini 3 ni tapak kita? Kalau ada dakwah, contohnya ada iman, ada Islam dan ada dakwah, tak cukup sebab ihsan itu tapak pertama. Tak jadi kalau tidak ada ihsan. Kita tak akan jadi apa? Tak balance kalau tidak ada tapak utama. Okay? Ini kena ada pelajaran tentang apa tauhid, fiqh dan akhlak tadi. Maka mempelajarinya adalah wajib. Ini bab-bab tertentu. Kalau iman ada bahagian yang wajib. Kalau bab fiqh pun ada bahagian yang wajib. Kalau ihsan ada bahagian yang wajib ini. Ada yang wajib kifayah. Kata dalam sembahyang, kalau kita masih dalam bab tu fiqh, kalau kita masih belum mahu menunaikan fardu haji, tak wajib kita belajar bab fardu haji. Dia wajib jadi kita mahu pergi menunaikan haji, kalau jadi fardu ain. Kita tak kahwin lagi, tak wajib belajar bab menakah nikah. Tapi bila kita mahu berniaga, wajib belajar bab muamalah, fardu ain. Contoh dia ada perkataan dia. Tapi ihsan pun ada bahagian akhlak ada yang menimani. Disebut oleh ulama Ahlussunnah wal Jamaah bahawa ihsan kena belajar sifat-sifat mazmumah itu ada. Apa 10 sifat mazmumah? Ujub, takabur, penyakit-penyakit hati. Nak tahu? Tak tahu penyakit hati apa? Bila kena sakit kita takkan tahu kita kena sakit hati. Contoh kita sudah kena sakit riak, tapi kita tak tahu apa itu riak, maka kita tak sedar pun kita terkena penyakit riak. Itu sini riak ini akan menyebabkan hapus segala pahala kita. Iman mengesahkan. Iman mengesahkan iman kita. Islam mengesahkan ibadah.
Islam menyusahkan pahala. Ini ada. Itu kata ulama. Lepas tu usul, maka baru ditambah dengan perkara lain sehingga lengkaplah kita syumullah Islam itu atas dasar rahmatan lil alamin. Atas dasar menyebabkan tauhid dan kasih sayang. Sebab tu fiqh pun bergerak atas kasih sayang. Bukan pergaduhan. Bila berbeza mazhab, patut kita tak berbaloi. Patut kita berjalan dengan penuh kasih sayang. Menghormati Imam Syafi'i, menghormati Imam Malik. Imam Malik menghormati Imam Syafi'i. Dan mereka berbeza pandangan mereka. Banyak perbezaan. Tapi tak mereka menghormati. Itu yang sepatutnya. Bukan balas. Bila jadi balas sebab apa? Tak ada sesuatu. Tidak sumber ilmu tidak balik sampai pada Nabi. Itu jadi pergaduhan. Tidak ada kasih sayang. Sedangkan kasih sayang itu dia pun kegembiraan jiwa yang kita kehendaki. Yang disebut awal-awal lagi. Okay. Sampai dah selesai soal itu. Cepat ni. Cepatkan. Bagi masa untuk memikirkan soalan boleh, cara bertulis boleh, guna mikrofon pun boleh. Apa-apa saja. Jadi sementara tu act lah dulu. Ini tulis soalan. Kita tulis ulang, kita tulis soalan ataupun bersedia untuk soalan. Tidak ada gambar. Jadi fikir soalan apa? Dia tanya apa saja dia berkaitan tauhid, berkaitan matematik dan sebagainya. Cuba jawab sebagaimana yang boleh ada soalan dia jawab ataupun asing kertas depan kalau dia tulis soalan dia tulis. Mic dia boleh tanya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terlebih dahulu terima kasih Ustaz atas kesudian hadir ke Uniza. Okey, soalan saya ada dua. Yang pertama berkenaan dengan aspek keagamaan. Okey Ustaz, macam ni. Lumrahnya kita sebagai manusia memang perlu bertawakal kepada Allah dan bergantung harap kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tetapi kita sebagai manusia juga tidak boleh lari daripada orang cakap kebergantungan dengan perkara yang paling hampir. Contohnya seperti manusia, yang mana contohnya saya kadang-kadang bergantung juga dengan manusia. Jadi macam mana untuk kita orang cakap keyakinan kita tu khususnya kepada Allah, sebab kita tidak nampak benda tu. Okey. Itu yang pertama. Ustaz jelas? Ya. Yang kedua berkenaan macam antara pergerakan kapal terbang dengan kenderaan tadikan. Bila saya naik kapal terbang, saya selalu terfikir, bila kita naik kapal terbang, kenapa kita rasa macam orang cakap lama macam di atas tu tidak terasa cepat. Faham tak? Tidak terasa cepat. Tapi destinasi tu cepat sampai. Tapi bila kita di atas kapal terbang, macam kenapa tak rasa macam pantasnya pergerakan ni? Tapi bila naik kenderaan macam nak ke KL, rasa macam lambat, tapi rasa kepantasan tu ada. Faham tak Ustaz?
Terima kasih. Tapi Ustaz tak boleh soalan kedua mungkin Ustaz tak faham. Mungkin kita boleh borak di luar. Tapi yang pertama tu Ustaz macam mana untuk perkongsian. Okay Ustaz, terima kasih. Sama-sama. Alhamdulillah, terima kasih kerana soalan yang bagus sebenarnya. Kenapa sebenarnya kita tak mampu nak bertawakal benar kepada Allah dan kita masih bergantung kepada makhluk? Soalan saya kembali pada awal tadi, menjelaskan kita apa yang ada pada makhluk. Apa yang ada pada makhluk? Bukankah apa yang ada pada makhluk itu adalah milik Allah? Jadi kenapa perlu bergantung pada makhluk? Dan makhluk pun tak nak buat apa-apa kepada kita. Betul? Apa yang ada pada makhluk pun adalah milik Allah. Siapa yang menguasai makhluk tersebut kalau bukan Allah? Jadi kenapa masih nak bergantung pada makhluk? Sebab makhluk yang ada sama lemah dengan kita, sama tiada apa-apa pun seperti kita. Bagaimana mungkin kita berharap pada mereka yang sama lemah macam kita? Siapa sini yang kata dia bijak? Contohnya kita pelajar, kita bergantung pada lecturer kita, pensyarah kita. Minta maaf doktor, terlalu malu doktor. Pensyarah pun sama macam kita, tidak ada ilmu. Ilmu bukan milik dia. Ilmu tetap milik Allah. Betul tak? Bila-bila masa saja Allah Ta'ala boleh ambil ilmu daripada pensyarah kita. Betul? Betul kan? Bila-bila masa boleh ambil. Jadi amat salah kita bergantung pada yang lain. Sebab yang lain sama lemah dengan kita. Hanya diperilmukan kuat masa itu dalam qadar, dalam hak tertentu. Diperilmukan pada seorang pensyarah lebih tinggi ilmunya berbanding dengan ilmu kita. Itu saja perasaan itu. Tapi hakikat ilmu itu tetap milik itu. Jadi persoalannya kenapa tak mampu kita bertawakal? Contoh mudah. Ini isteri saya yang akan marah pada saya. Sebab tidak ada contoh lain yang saya beri. Contoh yang sama dari masa dan kesemasa. Tak juga lagi contoh lain. Sekarang mencari contoh lagi. Apa ya isteri ku? Contohnya dalam bank ni, kalau penuh dengan duit RM50, berapa ya apa ni? Kalau penuh dengan duit RM50, berapa banyak ni? 1,000 lebih. Letaklah 1,000 untuk mudah kira-kira. Contohnya tuan pengurusi kita nanti cuti SEM, tidak mahu menghabiskan masa sia-sia, mahu bekerja sambilan menambahkan rezeki, mendapatkan rezeki yang halal. Jadi dia pun bekerjalah sebagai penjaga kaunter tandas awam. Cuma contoh saja kan, rezekinya halal, tidak ada kehinaan kemudiannya. Bolehkah saya dengan duit yang 1,000 dalam ni, satu hari pergi ke bandar Terengganu, mahu simpan duit dalam bank, tapi perut memulas. Nak bawa bank ni tak sanggup sebab tahu sajalah panas awam bagaimana hal keadaan di dalam ni kan. Jadi bolehkah saya pada masa itu tanpa pernah bertemu lagi tuan pengurusi kantor itu, contoh belum pernah bertemu, bolehkah saya tinggal di kaunter, dia perlu jaga bank ni boleh? Bolehkah saya buat jaga? Adik boleh tolong jaga tak bank ni? Adakah saya akan buat demikian? Tak. Kata tuan pengurusi ke sampai habis tamat belajar, minta kerja dan kebetulan itu kali pertama bertemu, bekerja dengan syarikat saya, jadi bahagian pegawai kewangan. Dan setiap hari berurusan dengan duit tunai sebanyak 100,000, 50,000 mainan saja. Dan selama 5 tahun bekerja tidak pernah hilang walaupun 1 sen. Jadi satu hari saya ajak dia, kerja saya, satu kereta dengan saya, naik kereta Proton Saga yang paling hebat pada masa itu, yang tidak ada tayar, teknologi terkini, sebab kapal terbang yang kereta yang terbang. Okey, 5 tahun kemudian, 5 tahun akan datang. Okey, dengan duit beg yang penuh duit ada juga RM100,000. Kemudian sampai ke bandar, saya pun berlaku hal yang sama, sakit perut, mau ke tandas. Boleh ke tidak saya tinggal beg ini dengan duit RM1,000 dengan kereta sekali pada dia. Lepas 5 tahun bekerja dengan saya tidak pernah hilang walaupun 1 sen. Saya akan buat atau tidak buat? Buat. Okey, kenapa? Apa yang beza senario pertama dan kedua? Percaya dan tidak percaya.
Kenapa yang pertama tidak percaya, yang kedua percaya? Kenal dan tidak kenal. Jadi bila kenal kita boleh percaya dan kita boleh menyerahkan duit untuk penjagaan diri. Betul. Jadi wahai adik-adik, wahai semua hadirin hadirat yang hadir pada hari ini, andai kata kita tidak mampu bertawakal dan berserah pada Tuhan, sebenarnya kita ada krisis kepercayaan. Kita masih belum benar percaya pada Tuhan. Sebab itu kita tidak bertawakal pada Tuhan. Kita tidak percaya pada Tuhan lagi. Kita kenapa tidak percaya? Kerana kita masih belum kenal Tuhan. Yang ada pada kita hanya tahu tentang Tuhan. Namanya Allah, sifatnya wujud tidak bakal, Asma'ul Husnanya Ar-Rahman Ar-Rahim. Tapi percaya belum? Kenalnya belum? Sebab itu tidak percaya. Sebab itu kita tidak mampu untuk bertawakal. Sebab itu tidak mampu menyerah diri kita pada Tuhan. Bagaimana kita mahu mengenali seseorang? Macam mana kamu kenal kawan kamu? Yang pertama kali datang ke sini berkumpul, yang tak pernah datang dari sekolah yang sama, bagaimana kamu mengenali dia? Sehingga datang kepercayaan kamu kepada dia. Macam mana? Mereka hanya sekadar tahu namanya? Tahu nama kenal dia? Tak kenal dia kan? Apa yang kamu buat hingga kamu mengenalinya? Kamu berkawan dan bersahabat dengannya. Maka wahai adik-adik, ada yang ada, bersahabatlah kita dengan Tuhan. Berkawanlah kita dengan Tuhan. Nescaya kita akan mengenali Allah itu memang amat mengasihani kita. Memang amat cinta dan kasihnya pada diri kita. Hingga kita berserahkan jiwa dan raga kita pada Tuhan. Hingga datang keyakinan kita bahawa Tuhanlah yang bernama Ar-Razak. Dialah yang menjamin rezeki kita, bukan pengajaran kita, bukan pekerjaan kita. Ini sebenarnya tidak ada dalam diri kita. Kita masih benar-benar kenal Tuhan. Percaya Tuhan dalam hidup kita. Jangan jauhkan Tuhan. Tuhan amat dekat dengan kita. Ini bersifat Allah SWT. Dia itu jelas hanya itu. Pernah seorang sahabat, Tuhan menunjukkan mengenalkan diri dia pada dia. Ketika dia sembahyang zuhur, tengah hari yang panas, di depan dia ada kipas, tapi dia lupa pasang kipas tu. Jadi bila dia angkat takbir, Allahu Akbar, sedang dia baca, di depan kipas boleh terlintas dalam hati dia, alangkah nikmatnya kalau kipas itu dibuka. Tiba-tiba sahaja dengan takdir kehendak Allah Ta'ala, anak dia datang dan membuka kipas. Switch on dia. Jadi itu kebetulan dia telah belajar mengenali Tuhan. Kemudian dia lihat keadaan itu berlaku, tersentuh jiwa dia. Ini kasih sayang Tuhan. Kita berdetik dalam hati, terus Tuhan berdetik. Sebenarnya ini yang berlaku dalam hidup kita sebenarnya, tapi kita tak sedar. Sebab kita tak mengkaitkan dengan Tuhan. Sini semua pernah pergi main game mall mungkin. Pernah pergi ke Giant mungkin. Kalau bawa kereta, bawa motosikal tidak masalah. Bawa kereta memang biasa dapat parking kan. Susah dapat parking kan. Betul kan? Tapi bila dapat parking kita kata apa? Ramai akan kata nasib baik. Ramai akan kata muncul. Kalau kita rosak, ada sahabat kita kata, oh betul lah melalui di sini. Nasib baik memang. Sedangkan semua itu adalah rezeki daripada Allah. Patut mulai hari ini kita kena tukar istilah apa kebetulan, nasib baik, wujud. Itu pada semua rezeki daripada Allah. Terbaikkan lagi Tuhan. Buat dekat Tuhan. Tapi ini macam dia. Nampak je anak dia buka kipas tu, tersentak dia. Allah, ini kasih sayang Tuhan pada aku. Bila masa tu pula dia sedang baca Fatihah. Bila baca dia Ar-Rahman Ar-Rahim, terus dia menangis tak berhenti. Terzahir kasih sayang Tuhan pada dirinya, pada manusia itu. Barulah orang macam ini akan percaya pada Tuhan. Barulah orang macam ini boleh menyerah diri dia pada Allah SWT. Barulah orang macam ini baru benar hasbunallahu wa ni'mal wakil. Betul akan hidup dengan Tuhan. Jadi kita kena cari Tuhan dalam hidup kita.
Itu menjawab soalan yang pertama. Soalan yang kedua, perasaan tadi. Bila naik kereta rasa laju walaupun perlahan. Sebab bila kita berada di bawah, ada berlakunya geseran udara. Itu sebenarnya beri kesan pada kita rasa laju itu. Dan kereta itu bergedor. Berbeza dengan naik kapal terbang, dia tidak ada rintangan yang banyak ke atas sana. Tak serta apa lajunya. Ni sekarang ni, rasa tak kita sedang buka baju di atas dunia ni? Tak rasa. Dan kelajuan 1670 km sejam. Tak rasa sama keadaannya sebab dia pegang oleh graviti. Berdua sama. Tapi bila bumi berhenti, baru tak akan terasa kelajuannya di mana kita akan tercampur keluar. Contohnya menjawab soalan itu dipahami begitu lebih kurang. Soalan bertulis. Bagaimana menyadarkan masyarakat Islam yang kita sekarang sedang ditipu daya oleh orang barat dan Islam? Jadi masalah utama kita adalah jahil. Dengan ilmu perlu diberi. Salah satu daripada benda yang kita cuba buat ni lah. Yang saya cuba buat ni, kita buat seminar ni kerana nak menyedarkan masyarakat. Betapa kita tersalah langkah, kita tak memisahkan ilmu dunia dan ilmu akhirat tadi. Dan kita tidak kaitkan bahkan semua ilmu dunia itu semua ilmu akhirat. Itu titik tolak barat menipu kita. Sebab kita jahil. Maka kena ada ilmu. Begitu yang menjawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz minta beri pencerahan tentang penilaian sekular. Seperti pelajar di sekolah pondok, adakah sampai pada tahap berdosa untuk mengasingkan dunia atau berfikiran sekular? Bagaimana pula dengan wali-wali Allah? Mohon pencerahan. Syukran. Terima kasih. Memang bila sebut tadi berdosa atau tidak, itu urusan Allah Ta'ala. Kita nak kata bukan urusan. Tapi memang adalah salah jika kita meninggalkan urusan dunia. Sebab contohnya bagaimana seorang yang lulusan pondok, yang fakih sekalipun mahu beri fatwa tentang apa contohnya, contoh masalah dalam Cadbury itu, kalau guna ada babi boleh makan atau boleh makan. Contohnya baru dia kena faham akan teknologi bagaimana enzim-enzim itu sudah berlaku perubahan atau tidak perubahan. Contohnya dalam obat-obatan, boleh kata tak benda ni haram atau tidak. Kalau tidak tahu teknologi di sebaliknya, maka tak akan dapat bagi fatwa yang benar. Hatta dia belajar kitab, berguru-guru kitab, beratur-atur kitab sekali dalam bab itu, tak akan dapat bagi dengan cepat. Sebab tu perlu ada gabungan. Sama ada dia mungkin dia tidak belajar, tapi dia tetap menerima pandangan orang yang belajar bersama dia. Dia kena ada begitu, tak tidak. Sudah membacakan demikian, jangan menolak. Kata-kata ni meninggal terus, meninggal semua, itu yang salah. Sebab tidak ada pisah dunia dengan akhirat. Urusan dunia semuanya akan diadili Tuhan. Itu yang pokok saja. Dan para wali Allah tidak sama martabat mereka dari seorang ke seorang. Ingat mereka memilih. Bila kita kata mereka memilih meninggal dunia, bukan berarti mereka mengatakan dunia itu salah. Ini kena faham. Macam bagi Nabi kita Muhammad SAW, ramai disalah faham memilih hidup miskin. Maka mereka mengatakan bahawa itulah cara hidup Islam sebenarnya. Tidak, salah. Islam tidak suruh hidup miskin. Tapi memilih hidup miskin kan Nabi nak pilih gitu. Sebab Nabi tak sanggup melihat orang yang miskin pada Rasulullah SAW. Itu hal pribadi. Bukan itu yang ajar Islam. Islam nak kita berjaya untuk mentadbir dunia ini. Bukan kita adalah khalifah. Bagaimana kalau kita tidak maju, bagaimana mau mentadbir dunia ini? Apa yang berlaku pada dunia ini kemusnahan adalah kerana salah siapa? Tolong jawab. Salah siapa? Dunia hari ini musnah salah siapa? Salah barat. Manusia yang mana? Manusia barat, manusia kafir. Benar? Begitu? Salah, tak salah mereka, salah kita. Kerana kita tidak ambil posisi kita sebagai khalifah. Kerana kita tidak memilih untuk memajukan diri kita, untuk mentadbir alam ini. Maka kita serahkan pentadbiran ini pada mereka yang hanya akan menjalankan dunia ini. Kita yang salah, bukan mereka. Ini dikata oleh Maulana Syekh Abu Hasan Ali An-Nadwi dalam kitabnya bagaimana mundurnya, ruginya dunia bila umat Islam mundur. Kita biar mereka mentadbir dunia. Kita biar mereka yang buat teknologi dunia penuh dengan kerosakan. Sedangkan ketika Islam, yang saya sebut saintis Islam menguasai dunia, mereka buat ni sekadar buat kincir air. Kenapa? Kerana mereka tahu jika mereka buat sistem diesel atau metro yang ada hari ini akan merosakkan alam.
Jadi bagaimana membuat proses mesej untuk mengisap gandum dan sebagainya. Itu buat kucir air supaya tidak rosak alam ini. Bukan kita tak dapat teknologi diesel dan petrol tu. Itu yang sebenarnya, kita yang sebenarnya salah. Kita tak memiliki teknologi ini. Ini masalah kita hari ini. Dia biarkan barat menguasai seluruh dunia. Hingga barat akhirnya buat bom nuklear. Sedangkan teknologi itu pada orang Islam, dia akan beri pada kebaikan. Masalah mereka semua kita. Maka kita kena bangkit kembali. Bahkan Nusantara ini, Melayu adalah satu bangsa yang hebat. Kita maaf, tidak menafikan bangsa-bangsa yang lain. Teknologi retaku, pistu yang dipakai oleh Lanin dalam film Pirates of the Caribbean. Itu pistu design orang Melayu. Hasil teknologi Cina buat meriam. Itu cerita sebenarnya. Tengoklah film Lantas Suka kan. Itu film menzuhirkan teknologi kita. Kita yang tersalah sekarang. Para wali Allah mereka memilih cara hidup dunia. Tapi mereka tidak meninggalkan urusan dunia. Mereka mantau wakil-wakil mereka berurusan dunia. Ada sebab-sebab hal-hal tidak sama dengan kita. Mereka di muka Tuhan. Itu hal-hal yang kita tak menjangkau dengan fikiran kita. Dia akan ada muridnya macam mana guru, seorang wali Allah guru kepada Sultan Muhammad Al-Fatih. Seorang wali Allah. Dia duduk cara miskin, duduk dalam murid dan sebagainya. Tapi muridnya ke depan melaksanakan tanggungjawab dia. Itu masalah hal pribadi, bukan masalah itu yang sebenarnya yang diajarkan agama. Itu pilihan. Dan mereka pilih demikian tanpa merosakkan diri mereka, tanpa mereka meninggalkan urusan dunia. Yang dilaksanakan oleh wakil-wakil mereka, yang murid-murid mereka, itu kena faham baik. Jangan salah faham. Ada nak bertanya ke? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum Ustaz dan Bahagia sekalian. Saya Rahmat Sayyid bin Saleh, duduk di sekitar sini. Sebenarnya saya ada beberapa perkara yang salah dengan fikiran saya, dan saya harapkan audien tidak gelap dengan saya, ketawa dengan saya dan soalan-soalan saya ini. Yang pertama Ustaz adalah kita tadi bahawa iman Islam dan Ihsan ini merupakan satu rangkaian untuk melakukan saya dan untuk segitiga yang boleh Ustaz kan. Soalannya, apakah fokus itu berdasarkan dari segitiga yang dibuat